Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ansurian. Jadi hari ini saya nak buat sedikit perkongsian lah berkaitan dengan modem ataupun router, disebabkan saya selalu mendapat soalan berkaitan dengan perkara ini. Okay? Jadi kita akan kenal pastilah sedikit berkaitan dengan jenis-jenis modem ataupun router ni ya. Jadi kita start. Kenapa saya buat benda ni? Sebab saya selalu ditanya berkaitan dengan apa device yang nak kena beli dan sebagainya, dan juga internet package yang mana yang nak kena ambil. Okay, sebelum kita pergi ke arah situ, kita tengok jenis-jenis kita bagi tahu sebagai inilah wifi ni modem wifi yang kita nak. Okay. Biasa kita gunakan modem router tu lah. Okay. Yang pertama kita ada USB ni. Kalau USB ni kita boleh gunakan cucuk saja dekat mana-mana sumber yang ada USB lah. Contoh macam laptop kita. Okay. Ataupun kalau pada kereta pun kita boleh cucukkan juga. Okay. Tapi dia ada kekurangan sikit lah sebab dia tak berapa kuat sangat. Okay. Tapi disebabkan kalau dia kata boleh support sehingga pada 150 Mbps. Okay. Itu yang dia beritahu lah, boleh support sehingga 150 Mbps dan kita rasa tak ada masalah. Okay. Cikgu rasa benda ni tak ada masalah, cikgu boleh gunakan macam ni lah, dia lebih murah. Okay. Kemudian kita ada jenis MIFI ni tadi, iaitu portable punya. Okay. Ni kita gunakan bateri, jadi kalau kita tak cucuk dekat mana-mana pun, as long as cikgu dah charge tadi dan bateri dia penuh, cikgu boleh bawa lah ke mana-mana. Okay. Tengok pada penggunaan cikgu juga. Kalau cikgu tak heavy user, so that saya rasa sesuai untuk gunakan yang ni lah, dan terutama kalau cikgu banyak travel. Okay. Yang selepas ni kita ada Wi-Fi modem. Okay. Wi-Fi modem kita ada jenis, beberapa jenis. Kalau cikgu tengok antara dua ni, yang ni dia hanya ada LAN kabel saja, tapi kalau yang ni kita ada RJ port, iaitu kita boleh cucuk telefon dekat sini. Kalau macam dekat rumah, telefon rumah tu kan, okay, cikgu boleh cucuk dekat sini. Jadi bila cikgu masukkan SIM card, okay, SIM card ke dalam modem yang jenis ni, kalau katakan SIM card tu tadi dia kata bagi boleh buat call dan juga boleh gunakan internet, jadi ni tak ada masalah. Cikgu boleh jawab call, okay, boleh jawab call, boleh buat panggilan keluar, okay, dan juga boleh gunakan internet hanya menggunakan modem yang ni. Okay. And then kita ada juga, cikgu kena faham apa itu modem atau apa itu router. Okay. Modem biasanya kita dapat servis ataupun internet daripada provider kita lah. Contohnya kalau Unify ataupun Celcom, okay, tak kisahlah sama ada yang boleh masuk SIM ataupun tidak. Okay. So that modem ni tadi fungsi dia adalah kita boleh terima internet connectivity daripada provider kita. Okay. Tugas fungsi router ni pula adalah untuk kita pancarkan kepada kita punya device yang lain. Okay. So kalau macam sekarang Unify ataupun Allo ataupun kita ada Time Fiber, okay, semua tu dia akan beri dua ni lah, sebab dia tak nak modem dan router ni bekerja kuat. Okay, kalau cikgu gunakan Unify and then ada problem, bermaksud cikgu kena upgrade cikgu punya router. Router tu tadi tak bagus. Okay, ataupun cikgu boleh gunakan Wi-Fi extender, dia bagi tahu itu pun kita boleh buat juga. So, yang saya gunakan jenis ni lah, Huawei B525 ni. Okay, sebab saya nak gunakan panggilan telefon. Saya ada juga yang kedua, iaitu B310. Okay, so that saya tunjukkan lah jenis-jenis dia. Okay. So, ini adalah B310 yang saya gunakan. Okay. Ini dia ada satu LAN wire dekat sini. So, itulah kekurangan dia, tak boleh buat panggilan telefon. Tetapi cikgu kena make sure bila cikgu nak beli, cikgu kena beli modified. Kenapa beli modified? Supaya cikgu boleh gunakan yang unlimited yang diberikan kepada cikgu. Contohnya cikgu hanya beli SIM card yang Maxis, dia kata dekat situ Maxis unlimited. Okay, tapi Maxis kena hati-hati sikit lah, sebab Maxis unlimited sebenarnya data yang diberikan hanyalah 50 GB sahaja yang cikgu boleh gunakan. Okay. Celcom tak ada masalah. Celcom saya rasa lebih daripada 100 GB. Okay. 100 GB pun boleh juga. Kalau Digi Next yang cikgu beli di Shopee,
Dia tulis dekat situ unlimited. Tapi semua unlimited cikgu kena ingat unlimited yang murah-murah ni dia hanya speed cap, speed boleh pergi sehingga paling tinggi 3 Mbps. Dia tak akan lebih daripada tu. Kecuali untuk saya rasa kecuali untuk Unify Mobile dia boleh pergi sehingga 8 Mbps. Ataupun cikgu beli Unify Air. SIM card Unify Air saja. Jadi Unify Air bila cikgu beli SIM card dia tadi RM79, dia boleh sehingga pada 20 Mbps. Tapi cikgu tak ada kontrak sebab cikgu hanya ambil SIM card saja. Cikgu tak ambil dia punya modem tu lah. So beli modified ni tadi, and then cikgu boleh gunakan unlimited service yang diberi. Kalau tak, cikgu masuk dalam handphone cikgu, apa yang cikgu boleh gunakan unlimited dekat handphone saja. Cikgu nak tethering tak boleh. Ataupun tethering dia pun dia bagi paling maksimum 5 GB je lah, katakan macam tu. 5 GB data saja untuk kita buat kelas kita di laptop. Saya memang tak mampu untuk tampung sebab kita satu hari pun paling-paling 2 GB kita pakai. So boleh tengok pada harga-harga je. Saya tak nak promote mana-mana link Shopee, sebab kadang-kadang ada yang okey, kadang-kadang ada yang tak okey. Jadi cikgu kena pandai-pandai tengok lah. And then dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia apa dia? Pantang larang dia adalah cikgu kena cari apa kehendak cikgu. Macam kalau saya cadangkan dekat sini, saya gunakan yang pertama sekali, yang paling best bagi saya adalah B52565A sebab dia ada RJ port dan juga harga dia tadi mampu milik dalam sekitar 400 ke 500 dah boleh dapat. And then dia punya support tu tadi dia boleh sampai pada 4G plus ataupun boleh pada 5G. Dan juga dia tarik line tu tadi lebih kuat. Tu saya gunakan yang ni lah. Kalau kita masukkan yang unlimited call dan unlimited internet memang berbaloi sangat lah. Ini kita ada B52923A. Yang ni ada bateri cikgu. Tapi kekurangan dia tak ada RJ port. Jadi bermaksud cikgu tak boleh nak pasang telefon rumah tu tadi kepada modem ni. And then kita ada Huawei B315-607. Ini ada RJ port. And then kita ada Huawei B310 AS852. Yang ni tak ada yang RJ port tu. So tadi saya bagi tahu pantang larang dia adalah mesti beli modified modem. Kalau cikgu tak beli modified modem, jadi cikgu tak boleh nak gunakan unlimited tu tadi. Unless kalau cikgu beli unlimited yang DG 150 infinite, and then cikgu boleh gunakan lah yang unlimited tu, tak ada masalah. Ataupun kalau cikgu boleh beli macam koperasi macam ni. Ni adalah saya buka slide ni tadi, dia bagi tahu 10 wifi portable yang terbaik lah. Dan yang ini kecil saja, tapi dia ni pun powerful juga. Dia kurang lag lah. Tapi dia boleh support sehingga 150 Mbps. 150 Mbps pun sebenarnya sangat tinggi. Kenapa dia bagi tidak sesuai di power semasa travelling? Sebab kalau cikgu tak ada plug dekat situ, bermaksud cikgu tak boleh nak gunakan. Jadi tak ada masalah, cikgu keluarkan SIM card tu masuk dalam handphone sajalah. Jadi seorang boleh pakai. Ataupun nanti saya bagi option juga, benda-benda yang kalau macam katakan wifi router ni tadi, yang perlu gunakan plug itu, berbeza dengan yang dua sebelum ni yang saya tunjukkan. Yang ni tak perlu gunakan plug, as long as ada USB port ataupun cikgu ada power bank, cikgu boleh cucuk dekat situ, boleh pakai. Yang ni dah ada bateri dekat dalam siap-siap, and then tak ada masalah, cikgu boleh pakai sampai bateri dia habis. Yang ni kelebihan dia B529 ni tadi, dia ada bateri sehingga 3000 mAh sahaja. Ni kita biasa kalau pakai dekat rumah, kita akan cucuk lah kabel dekat sini, and then kita macam pakai macam laptop tu tadi. Tapi kalau nak bawa pergi travel, letak dalam kereta, dia boleh tahan mungkin dalam sejam macam tu lah. Untuk heavy user boleh tahan 3 sejam 2 jam sebab dia ada 3000 mAh. Kalau macam ni nak pakai travel, dia agak besar sikit. Agak besar sikit, and then kita bagi tahu kurang sesuai sebab dia perlukan kabel ataupun source of electric tu tadi. Jadi apa yang cikgu boleh buat, katakan nak cucuk, nak bawa travel,
Sumber elektrik tu tak ada. As long as cikgu ada power bank yang bagus, cikgu boleh beli yang ni. Ini power bank kabel, and then cikgu beli nanti 5 volt dan 12 volt. So that yang ni kita boleh support mana-mana cikgu punya modem tu tadi, modem router tu boleh gunakan. So ini boleh gunakan dekat plug. Plug macam kita punya handphone sekarang pun boleh gunakan yang macam tu. Dan juga kita boleh cucuk dalam kita punya kereta, ataupun kita boleh cucuk dalam kita punya power bank. Jadi bolehlah cikgu nak gunakan mana-mana modem wifi yang saya tunjukkan ni tadi. Dia tengoklah harga je. Yang ni pun daripada atas ke bawah, memang daripada atas ni tadilah yang paling mahal, dan ke bawah ni tadi adalah yang paling murah. Dan saya suggest untuk gunakan Huawei. Cikgu jangan beli yang China yang dia tulis itu OEM. OEM ada yang kata okey, tapi banyak juga yang kata tak okey. Jadi saya suggest untuk beli Huawei yang original punya lah. Modified ni tadi sebab boleh guna yang tu. Kalau cikgu tak beli yang modified, maksudnya cikgu tak boleh gunakan. Cikgu katakan cikgu beli, saya beli Celcom Unlimited 35, tapi saya masukkan dalam saya punya SIM card, boleh guna sekejap, lepas tu kata data dah habis. Sebab apa? Sebab cikgu tak beli yang modified. Modified ni tadilah yang sangat-sangat penting supaya cikgu boleh gunakan perkhidmatan unlimited. Sebab dia telah tukarkan IMEI untuk modem ni tadi, modem wifi router ni tadi, kepada identical kita punya phone. Dia adalah hackers-hackers yang buat macam tu, so that kita boleh gunakan perkhidmatan ni tadi. Sebab kalau tak, provider contoh je macam Celcom, Digi, Hotlink, Unify semua ni, dia tak benarkan masuk dalam modem unless modem yang kita beli daripada dia. Yang tu boleh. Tapi kita pun tak boleh nak masuk package-package yang ni. Kita kena pakai SIM card yang mahal punya. Katakan RM70 dan ke atas sebulan. Kalau saya katakan SIM card yang terbaik, sebab yang lain-lain ni tadi, yang unlimited, yang murah-murah ni, dia ada speed cap dia, iaitu sebanyak 3 Mbps ke 8 Mbps lah. Tapi kalau SIM card yang terbaik di kawasan sekolah, saya rasa adalah Yes Guru. Sebab apa? Sebab Yes Guru ni tadi, One Bestari Net, dia bagi kita free 2 GB data untuk sebulan. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh beli juga, katakan kita spend RM50, kongsi ramai-ramai. RM50. Bermaksud kita boleh guna sebulan 50 GB. Dan dekat sini tak ada speed cap. Kalaulah speed masa tu Yes dekat kawasan situ 27 Mbps, and then cikgu dapat 27 Mbps. Sebab itu saya kata mesti faham kehendak dia. And then kena tahu SIM mana yang paling sesuai dengan kawasan yang cikgu duduk. Bila kita beli modify ni tadi, mana-mana SIM card kita boleh masuk ke dalam tu. Katakan dekat sekolah cikgu pakai Yes. And then dekat rumah Yes tak ada kawasan tu tadi. Tapi yang paling kuat dekat situ apa? Katakan Celcom paling kuat dekat situ. Jadi cikgu keluarkan SIM card daripada modem tu tadi. Ambil SIM card daripada phone cikgu boleh masuk dalam modem ni tadi. Mana-mana modem ni lah. Saya guna macam ni lah. So that dekat ni sekarang saya gunakan B525, dan juga ada juga dekat rumah saya B310. Kita tengok speed test dia dululah ya. So that speed test yang saya tunjukkan. Maaf lah, video ni mungkin lama sikit. Dah 14 minit dekat situ. Sebab kita nak sesi penjelasan kan. So ping ni tadi agak bagus. Kalau ping bawah daripada 100, tu sangat bagus lah sebenarnya. Cumanya dekat sini speed dia, respon dia bagus, tapi speed dia slow. Sebab apa? Yang ni saya gunakan, saya cucuk dalam ni Maxis. Maxis kawasan sini memang sekarang ni mungkin problem sikit. Taman Poncik, Maxis memang problem sikit. Sebenarnya SIM card yang ni dia boleh guna sehingga 3 Mbps lah. Dia tengok pada kita sesak ataupun tak. Kalau ramai yang gunakan, maksudnya di Taman Poncik, sekitar kawasan sini, kita ada satu pencawar. Kita kongsi ramai-ramai, so highway tu tadi jadi jam. Sebenarnya kita boleh dapat 3 Mbps, tapi kita dapat 0.8 Mbps saja. Tapi ping respon je cantik.
Okay, bermaksud untuk buat kerja tak ada masalah lah. Okay, untuk nak streaming apa semua tu mungkin tak berapa bagus. Okay. And then yang kedua saya ada, ni saya masukkan SIM card Yes dalam ni. Okay. Saya tunjukkanlah perbezaan dia. Kalau sekarang ni Yes, ni tadi Maxis kan? Ni tadi Maxis. Saya guna modem lain. Sekarang ni saya guna Yes Okay, so that saya ulang sekali lagi, saya refresh. Okay, ping dia tak berapa cantik sangat. Okay. Lebih tinggi lah, tapi bawah 100 tu tadi okey lah, kira bagus lah untuk nak buat kerja apa semua, tak ada masalah. Okay. Dekat sini speed dia, kawasan dia sekarang ni 4 lah. Okay. Sebenarnya boleh pergi pada belas-belas dekat kawasan sini. Tapi mungkin sekarang ni pun heavy user juga yang pakai. Okay, untuk upload lebih tinggi lah berbanding Maxis tadi. Sebab ini je tak ada speed cap. Kalau cikgu beli yang SIM card Yes yang unlimited prepaid tu tadi, okay, tolong jangan masuk dalam modem lah, sebab dia akan cepat detect, and then cikgu punya SIM card akan disekat dan juga cikgu punya throttle. Okay. Okay. And then kalau cikgu tengok dekat Shopee, dia ada tulis AIO. AIO ni adalah cikgu install VPN dalam cikgu punya modem. Okay, yang ni tak perlulah, abaikan. Unless kalau siapa yang rajin nak explore apa itu VPN. Okay. Saya pernah pakai VPN. Bermaksud kalau SIM card tu tadi, Maxis dia bagi 3 Mbps. Okay, dia speed cap dekat situ. Bila kita gunakan VPN, kita bypass, kita boleh dapat speed lebih tinggi. Katakan kalau Maxis boleh maksimum, dia bagi dekat situ, katakanlah maksimum boleh pergi sampai 27 Mbps. Jadi walaupun kita beli yang 3 Mbps punya, tapi kita boleh gunakan sehingga 27 Mbps. Tapi ni agak teknikal, susah sikit, dan kadang-kadang VPN tu tak menjadi. Siapa yang pakar boleh gunakan lah. Siapa yang tak pakar tak payah pun beli yang ada siap AIO install ni. Tak perlu Okay, saya harap setakat ni itu saja penerangan saya. Yang lain-lain nanti cikgu boleh tanyalah. Okay. Tapi boleh tengoklah mana-mana modem ni tadi mengikut keperluan cikgu. Okay. Jadi kita boleh gunakan satu SIM card, and then kita boleh share ramai-ramai sehingga kepada 10 ataupun 15 device dekat situ. Okay. Harap menjawab soalan-soalan yang ramai cikgu tanya saya. Okay. Harga saya tak boleh tetapkan, itu terpulang kepada penjual yang berada di Shopee ataupun Lazada. Dan cikgu pun tahulah macam mana nak membeli dia. Okay. Kalau cikgu tak perlukan RJ-Port ni, tak perlu, tak payah beli. Sekolah kita gunakan B618. Itu kita panggil sebagai modem bangsawan. Dia modem router. Okay. Kalau kita tak ada router ni tadi, dekat office, katakan dekat bilik guru kita tak letak. Dekat makmal sains dekat luar tu kita tak letak. Okay. Masih lagi boleh dapat. Cumanya dia akan berat lah. That's why kita pakai router tadi, supaya modem ni tadi boleh terima dengan cekap daripada Celcom, sebab kita di sekolah gunakan Celcom. And then router tu tadi pula kita connectkan dengan router yang akan hantar kepada device kita macam handphone dan juga kepada kita punya laptop lah. Tapi kalau ramai-ramai pakai, of course dia punya speed tu akan drop lah. Okay. Dan kalau dah habis data je tu, dia akan kena FUP. Bermaksud kalau FUP tu fair usage, saya lupa FUP lah. Bermaksud dia akan sekat kita punya speed yang asal, dia akan pergi kepada basic, iaitu mungkin daripada 318 kbps sehingga 512 kbps je. Yang tu yang problem je. Jadi kita kena beli data yang baru lah. Okay. Tapi sekolah kita tak boleh nak buat kan. Jadi tunggulah bulan next bill tu tadi, baru kita boleh dapat speed yang okey semula. Okey, itu saja perkongsian saja. Mana-mana yang tak faham nanti cikgu boleh tanya saya lagi. Okey, terima kasih. 20 minit ni penerangan saya. Terima kasih cikgu.